أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Yang berusaha Tuan Pengurusi serta ahli jawatan kuasa kerja masjid, Dewan Masjid Muttaqin, yang dimuliakan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita bertemu lagi untuk menyambung tadabbur kita ini insya-Allah. Dan pada kuliah yang lepas kita baru sempat menterjemahkan sahaja ayat ini ya. Mungkin ada sebahagian yang hadir pada hari tersebut, jadi kita ulang dulu terjemahannya sebab mungkin ada yang tidak hadir lah. So kemudian insya-Allah kita akan sama-sama bincangkan tentang tadabbur ayat ini insya-Allah. Hari ini adalah ayat yang ke-8 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Baik, terjemahkan sama-sama. Wa apa wa? Dan. Min. Tadi yang kita panjang sikit perbincangan kita adalah pada makna min. Ada berapa tadi contoh makna min, Haji Afifi? Kita bagi berapa Haji? 2 ke? Yang pertama apa? Min apa? Maksud dia min apa? Permulaan. Ya, jadi kita terjemah kalau min namanya min ibtida' al-ghayah. Nak terjemah apa kalau macam tu? Min tu? Daripada, ya betul. Lagi yang kedua min apa? Min apa lagi ada? Min sebahagian. Min sebahagian. Ataupun di antara. Satu lagi, min apa? Untuk menjelaskan jenis. Jadi keseluruhan jenis yang nak dimaksudkan. Jadi min kat sini dia adalah min li tab'id, yang nombor 2 tu. Min li tab'id. Cuba sebut min li tab'id. Maksud dia apa dia? Sebahagian. Bukan daripada. Jadi kalau tambah daripada selepas sebahagian tu boleh. Sebahagian daripada. Tapi kalau daripada saja tak sesuai. Sebab daripada nak menunjukkan apa? Ataupun daripada atau dari lah. Tengok pada konteks lah. Itu menunjukkan arah ke tempat ke masa kita pakai dari. Baik, kat sini sebahagian dan sebahagian manusia. Terjemah tu paling ringkas. Kalau tadi saya dengar ada kata dan sebahagian daripada manusia, boleh. Dan sebahagian di antara, tak perlulah kot, salah satu lah. Di antara atau sebahagian pakai salah satu. Baik, manusia. An-Nas, kita pun tahu kita ada surah An-Nas. Yang terakhir sekali dalam Al-Quran, surah An-Nas. Man, bukan min sini. Mula min dah. Yang kedua adalah man. Orang yang. Man apa? Orang yang. Yakulu. Ni ada kaedah ni. Ya di awal kalimah, huruf akhir baris dhammah. Apa dia? Kalau depan ada huruf ya ni mesti fi'il mudhari'. Dia. Tambah dia dulu. Yakulu, dia berkata. Dia berkata. Apa yang dia kata? Amanna, telah beriman oleh kami. Amanna, telah beriman oleh kami.
Apa maksud bi? Kalau lepas beriman ni, bi nak terjemah apa? Pakai kepada. Beriman kepada. Beriman kepada. Allah, Allah lah. Wa dan. Jumpa sekali lagi bi. Apa tadi bi? Kepada. Al-yawm, hari. Bukan hari kiamat. Al-yawm tu hari saja. Al-yawm, hari. Al-akhir, yang kemudian. Ustaz, bukan hari kiamat. Perkataan kiamat pun bahasa Arab juga. Al-akhir ni terjemah dia apa? Yang kemudian. Bukan hari kiamat ke Ustaz? Yelah, mafhum dia hari kiamat lah. Tapi di sini Allah tak sebut secara terus yaumul qiyamah. Allah sebut apa? Al-yaumul al-akhir. Bil yaumil akhir. Al-akhir itu adalah sifat. Jadi terjemahan dia hari yang kemudian. Hari yang kemudian. Wa kat sini waw haliyah. Waw al-haliyah. Terjemahan dia apa? Padahal. Walhal. Sedangkan. Itu terjemah waw kat sini bukan dan. Waw kat sini terjemahnya bukan dan, tapi apa? Waw haliyah ni bahasa Arab. Nama dia waw ni namanya waw al-haliyah. Nama dia. Dia macam tadi, min ni namanya min at-tab'id. Ini waw al-haliyah. Hal. Hal. Jadi waw hal, bahasa Melayu wal hal. Jadi bahasa Melayu ambil wal hal tu boleh jadi daripada bahasa Arab ni waw haliyah. Waw hal. Jadi terjemahannya apa? Wal hal. Padahal, sedangkan. Tiga tu samalah maksud dia. Lepas tu kita ada ma selepasnya bi ni. Ini kaedah ni. Jangan pisahkan ma dengan bi ni, tuan-tuan gabungkan terjemahannya apa? Tidaklah. Tidaklah. Walhal, tidaklah. Hum apa hum? Ni kita tahu insya-Allah. Hum mereka. Hum mereka. Mukminin, orang-orang yang. Cuba ikut saya sikit. Ni ulang kaji dulu, pernah jumpa dekat muttaqin. Baik. Muttaqin tu maksudnya ayat yang kedua. Memang kita dekat masjid muttaqin. Kita jumpa kat muttaqin. So, memang kuliah kita kat masjid muttaqin. Maksud saya masa ayat zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kaedah dia apa? Sebut-sebut sama-sama. Ya nun. Sekali lagi. Ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Sekali lagi. Ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Kalau tuan-tuan puan jumpa ya nun berbaris fathah, muttaqin, mukminin, muslimin, terjemah apa? Orang-orang yang. Jadi mukminin, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Kalau muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang penting depan tu kena ada orang-orang yang. Dia jamak. Sebab tu kalau kita sebut nama dia sebenarnya jamak muzakkar salim. Baik, kita ulang daripada awal. Dan sebahagian manusia, orang yang dia berkata, telah beriman oleh kami kepada Allah dan kepada hari yang kemudian. Walhal, tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Okey, itu terjemahan dia, boleh? Jadi yang litab'id, waw haliyah ni ada kita bincangkan pada kuliah yang lepas lah. Baik. Tuan-tuan puan sekalian, surah Al-Baqarah ini ayat 1, surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 cerita tentang siapa? Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa.
Yang kedua, ayat 6 sampai 7, orang-orang yang ingkar. Kemudian ayat yang ke-8 sampai 20 tentang orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik. Orang bertakwa ni termasuklah orang yang beriman lah. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Baik, ayat pertama hingga kelima ayat tentang siapa? Orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin kalimah tu. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dan ciri-cirinya disampaikan sehingga ayat yang kelima. Alhamdulillah kita dah sama-sama tadabbur, sepatutnya kita faham supaya kita termasuk di kalangan orang yang bertakwa. Sebab kita sebut apa dia itu? Quran ini, cuba bayangkan tuan-tuan, kita baca satu buku kan, mesti kita baca daripada mula kan, buku. Jadi mula-mula kita tadabbur dulu surah Al-Fatihah, yang mana ia merupakan apa dia? Ringkasan kepada seluruh Al-Quran ini. Kemudian kita pun dah mula masuk pula Al-Baqarah. Jadi kita bayangkan kita baca Quran, muka surat pertama dah selesai, masuk muka surat kedua, wah saya nak jadi hamba Allah. Sebab dalam surah Fatihah kita sebut iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Oh, aku nak jadi hamba Allah. Apa yang Allah nak perintahkan, kami akan dengar dan taat. Sebab maksud ibadah ialah tauhidullah wa ta'atuh. Apa maksud ibadah? Iaitu mentauhidkan Allah dan mentaatinya. Jadi saya bersedia nak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Tapi buka-buka surah Al-Baqarah, mula-mula sekali belum cerita lagi tentang perintah. Dia cerita tentang apa dulu? Golongan-golongan manusia. Golongan-golongan manusia. Supaya apa? Supaya kita ni jelas. Jelas yang kita nak berada di atas jalan yang mana satu. Tak mau kita keliru. Syubhat. Syubhat ni maksudnya keliru, bercampur. Sebab tu kita minta dekat Allah dalam surah Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Aku nak minta ya Allah jalan orang-orang yang kau berikan nikmat sahaja. Ghairil maghdub, tak mau yang dimurkai, waladdallin, dan tak mau juga yang sesat. So saya tak mau bercampur. Bahaya bercampur ni. Bercampur antara iman dan juga keingkaran. Jadi saya nak yang Allah tunjukkan saya jalan yang benar. Jadi buka surah Al-Baqarah, mula-mula Allah cerita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa tu. Ayat 1 sampai 5. Lepas tu orang yang ingkar, orang yang kafir tu ialah 6 sampai 7. Jadi orang yang kafir tu apa dia? Kafir. Innal ladzina kafaru, tuan-tuan. Perkataan yang penting tuan-tuan ingat sebelum tu. Muttaqin maksudnya ialah orang-orang yang memelihara diri daripada azab Allah. Itu kena jelas. Muttaqin maksud dia apa? Orang-orang yang memelihara diri daripada azab Allah. Adapun kafir, innal ladzina kafaru, maksud dia apa kafir? Tutup, timbus. Itu namanya apa? Kafir. Dari segi bahasa. Kenapa kafir dari segi bahasa disebut menutup? Apa kena-mena dengan orang-orang kafir yang Allah sebut dalam Quran ini? Ditutup apa tuan-tuan? Tutup hati. Tutup pendengaran dia dan tutup penglihatan dia. Itu maksudnya orang kafir. Sebab apa? Mereka menutup hati daripada masuk cahaya Al-Quran. Semacam petani bahasa Arab sebut apa petani bahasa Arab? Kafir. Orang Arab sebut petani itu kafir. Satu yang tu, yang salah satunya kafir. Kenapa? Ustaz betul ke? Betul. Kita tunjuklah dalam Quran tadi kan, dalam surah Al-Hadid ayat itu. Allah kata tentang orang kafir ni, kufar. Kufar kat situ maksudnya dalam surah Al-Hadid itu maksudnya lah petani. Kenapa petani disebut kafir? Sebab dia menutup lubang. Tuan-tuan kena faham, bahasa Arab ni kan dia ada apa? Lughatan dengan syar'an atau istilahan. Lughatan tu dari segi bahasa. Solat dari segi bahasa apa dia? Doa.
Tapi cukup tak kita solat subuh tadi doa je, malah nak takbiratul ihram? Tak boleh. Tapi dia kata saya dah solat dah, iaitu saya dah doa dah. Tu yang orang Kristian dia tersasar kerana apa? Dia faham pray itu dengan maksud doa. Bukan pray dengan maksud iaitu mendirikan satu ibadat yang bermula dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu solat yang sebenarnya Allah kehendaki. Tetapi apa pun dari segi bahasa ataupun dari syarak, dia mesti ada kena-mengena. Kenapa solat dinamakan doa? Sebab dalam solat tu penuh dengan doa. Itu solat. Jadi kafir dinamakan kafir sebab apa? Sebab dia menutup hati dia daripada dimasuki iman, menutup telinganya daripada mendengar ayat Quran. Kalau petani dinamakan kafir sebab apa? Dia menutup lubang benih yang dimasukkan itu dengan tanah. Malam juga orang Arab sebut kafir. Al-lail juga disebut kafir sebab malam menutup pandangan kita. Okey, jelas macam tu. Jadi orang kafir ialah orang yang tak mau peduli Al-Quran ni. Kemudian sambung hari ni kita nak mula masuk ayat yang ke-8, iaitu orang munafik. Sebenarnya orang munafik ini termasuk orang kafir tadi. Orang munafik termasuk orang kafir. Kalau ikutkan nombor 3 ni, dia sebenarnya dekat sini, campur. Kalau saya boleh tulis balik, tuan-tuan kalau nak faham lagi detail maksudnya apa? Kita kata al-kafir ataupun al-kufrun. Al-kufru dia ada 2. Satu kufur, al-kufr. Jenisnya kita sebut ingkar tadi. Dan yang kedua, kufur yang kedua jenisnya adalah nifak. Jadi kufur yang ingkar ini ataupun juhud. Okay, cuba sebut dulu al-juhud. Ini maksud dia apa dia? Dia menentang. Ada keingkaran yang jenis keingkaran. Ingkar ni dari segi bahasa tadi kita kata tutup. Tapi cara dia menentang, cara dia tidak mau menerima agama tu dengan cara penentangan. Dia enggan. Tapi ada satu lagi, orang yang kufur itu dia tutup hatinya tapi dia sembunyikan. Itu nifak. Nifak apa nifak? Pura-pura. Ada orang yang kekufurannya kita nampak jelas, itu dia menentang dengan perkataan dia, dengan perbuatan dia. Macam siapa zaman Nabi dulu? Abu Jahal, kan? Lagi siapa? Abu Lahab. Kalau dia Madinah, siapa dia? Itu pembesar-pembesar Yahudi. Itu semua menentang secara terang-terangan. Itu yang kufur yang dekat bahagian pertama. Inilah dia ayat 6 sampai 7. Ini ayat 6 sampai 7. Yang ini kufur juga, tapi dia pura-pura. Contohnya siapa pada zaman Nabi dulu? Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ayat 8 tu sampai 20. Yang ini mereka berada di mana? Mereka duduk, tu tempat akhirat dia. Maksudnya pada zaman Nabi dulu, mereka duduk belakang Nabi. Mereka berada dengan Nabi. Padahal dia termasuk kufur. Tapi mereka berpura-pura. Jadi sebab tu daripada sini kita dapat faham. Ni An-Nas ni. An-Nas dia kategori ismul jama'. An-Nas. Cuba sebut ismun jama'. Ismun jama' ini ialah kata nama. Isim tu maksudnya kata nama.
Yang bila kita sebut kalimah tersebut, dia terus maksudnya ramai, terus maksudnya banyak. Contoh kalau saya kata umat. Umat. Perkataan umat ini singular ke atau plural? Umat. Singular. Satu je, umat. Satu umat. Tapi umat tu, dalam dia tu banyak ke sikit? Terus banyak. Itu namanya isim jamak, bahasa Arab panggil. Dia bukan jamak muzakkar salim semua tu, itu lain. Itu isu lain. Ni isunya bila kita sebut kalimah tu, memang dia satu umat, satulah. Tetapi masuk umat tu, dalam umat tu ramai orang, baru dipanggil sebagai umat. Itu namanya apa? Isim jamak. Contoh lagi apa dia? Saya sebut ni lah, an-nas, manusia. Manusia dalam Quran kita ada al-insan. Betul tak? Kita ada al-insan, kita ada an-nas, kita ada bashar. Ada beza-beza. Jadi kalau al-insan itu individu, seorang, manusia, seorang, insan. Tapi kalau an-nas itu adalah kita semua, sekelompok manusia. Itu namanya apa? An-nas. Jadi perkataan an-nas dia adalah isim jamak. Maksudnya seluruh manusia. Itu dari segi bahasa asal. Jadi Allah kata apa? Dan sebahagian daripada manusia. Manusia itu siapa? Semua manusia ni. Ada yang mengaku beriman. So kalau kita kata Anas ni adalah sebagai isim jamak. Bukan kita katakan memang dia adalah isim jamak. Anas ni maksudnya seluruh manusia. Bukan manusia tu individu. Kalau individu kita mungkin kata dia bashar, atau kita kata dia insan. Bashar, mendengar bashar? Ana basyarun mithlukum, kata Nabi. Bashar apa bashar? Manusia. Tapi lebih sebut tentang bashar ini, dia lebih disebut biologi. Makan, minum, kahwin, itu sebut bashar. Kalau sebut tentang jenis, kita kata insan ataupun annas. So annas adalah manusia seluruhnya. Tuan-tuan boleh faham? Jadi kalau sebahagian daripada manusia, betul penting min ni. Min apa? Min tabi'in. Sebahagian manusia. Sebahagian tu separuh ke? Tak, satu portion, beberapa bahagian dalam manusia itu ada yang mengaku dia beriman kepada Allah. Jadi manusia tu siapa? Termasuklah ni orang yang bertakwa atau engkar ni, semua ni secara umumnya ada sebahagian daripada mereka itu yang buat pengakuan kami beriman kepada Allah dan hari yang kemudian. Ini poin pertama kita nak terjemahkan. Maksud An-Nas ni adalah seluruh manusia. Tetapi saya nak terangkan tentang An-Nas kejap, tuan-tuan. Isim jamak ni saya padam jawab. An-Nas, tadi saya sebut An-Nas, satu maksudnya apa? Seluruh manusia. Yang kedua, An-Nas kat sini bukan maksudnya seluruh manusia. An-Nas kat sini balik kepada ayat yang ke-6 ke-7 ni. Secara spesifik. An-Nas kat sini maksudnya orang-orang yang ingkar tadi. So kita boleh terjemahkan, kita boleh faham ayat ni dengan dua cara. Satu, sebahagian manusia tu maksudnya apa? Manusia kat sini seluruh, sejumlah manusia. Atau yang kedua, An-Nas kat sini disebabkan fungsi alif lam ni. Siapa belajar ni dia tahu. Alif lam ada dua jenis. Apa dia? Bukan syamsiah qamariyah, iaitu dalam tajwid. An-Nas ni, alif lam ni ada dua jenis dalam Quran. Satu terjemahannya seluruh, sebab tu saya tambah seluruh. Satu lagi alif lam, fungsi dia untuk menunjukkan spesifik. Spesifik. Tapi kalau seluruh, dia pakai alif lam disebut sebagai lil istiqraqiyah. Nama ni agak bukan complicated lah, sebab saya tak mau bincang sangat nama dia. Tapi nak bagi tahu dalam Quran ataupun dalam bahasa Arab ni, alif lam ni ada berapa jenis? Dua. Contohnya saya baca ini. Wal as, okey, demi masa, innal insan lafi khusrin. Apa terjemahan dia? Inna apa inna? Sesungguhnya al-insan manusia, kita kata insan manusia kan? La itu benar-benar, fi di dalam, khusrin
Okey, saya tanya. Siapakah yang dimasukkan dekat ayat tersebut? Siapakah manusia yang dimasukkan dalam ayat tersebut? Kalau tuan-tuan kata semua, sebab apa tahu? Sebab alif lam tu. Alif lam tu menjadikan maksud ayat tersebut adalah semua manusia. Tapi ada ayat lain dalam Quran, Allah sebut al-insan, maksudnya nak Adam. Al juga, al-insan juga sama. So kita baca dalam Quran, kadang-kadang al-insan maksudnya Adam, kadang-kadang al-insan maksudnya seluruh manusia. Macam mana boleh beza terjemahan tu? Alif lam. Dekat mana? Alif lam tu. Jadi alif lam tu main peranan sangat penting untuk kita nak terjemahkan suatu ayat, ya. Baik, itu ringkasanlah. Jadi an-nas kat sini pun sama juga. Kita boleh terjemah sebagai seluruh manusia, atau an-nas kat sini maksudnya apa dia? Orang-orang ingkar. Jadi manusia yang dispesifikkan, sebab alif lam ni ada alif lam yang berbentuk spesifik. So kalau kita kata an-nas ini adalah orang-orang ingkar, maksudnya sebahagian orang-orang ingkar tadi, iaitu ayat 6 dan 7, kan? Sebahagian orang-orang yang ingkar itu ada yang membuat pengakuan sekian-sekian. Itu kalau kita kata an-nas tu dengan maksud orang-orang ingkar. Kalau kita kata an-nas tu maksudnya seluruh manusia, maksudnya dan sebahagian manusia secara umumnya, ada sekelompok yang mengaku beriman. So ada perbezaan tak dari segi kefahaman, tidak terlalu ketara sangat. So no problem. Kalau tuan-tuan baca tafsir kan, kalau kita baca tafsir kadang-kadang disyarahkan an-nas ni. An-nas ni siapa dibincang? Kenapa sampai itu pun dibincangkan? Sebab alif lam ni. Okey, disebabkan apa? Alif lam. Jadi sebahagian manusia. Baik, selesai. Bahagian pertama, manusia. Ada yang dia berkata, kami beriman kepada Allah. Baik, sekarang kita nak bincang pula tentang apa maksud al-iman. Al-iman dari segi bahasa, lughatan. Al-iman dari segi bahasa, maksud dia adalah at-tasdiq. Cuba sebut al-iman lughatan at-tasdiq. Apa maksud at-tasdiq? Membenarkan. 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 Tapi terlalu umum kan membenarkan? Saya tanya tuan-tuan puan, Abu Talib, pakcik Nabi tu, dia membenarkan tak apa yang Nabi bawa? Membenarkan kan? Tetapi tak diterima pembenaran tersebut. Sebab apa? Dia tak ucap. Jadi maksudnya apa dia? Dia masih tak dikira beriman walaupun dia membenarkan apa yang Nabi bawa itu benar. Abu Jahal dalam Quran Allah sebut, bila ditanya kepada orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab siapa? Allah. Adakah kita kata dia beriman? Dari segi bahasa, ya, tasdik, membenarkan. Tapi adakah dia diiktiraf sebagai mukmin? Tidak. Jadi apa itu iman dari segi apa? Syar'an. Dari segi syarak. Al-iman syar'an. Jadi al-iman dari segi syarak, dia ada beberapa perkara yang kita kena lihat. Pertama ialah al-i'tiqad dulu. Dia tulis bawah dia panjang sikit. Cuba sebut. I'tiqadun wa amalun bil qalbi. Jadi kita pun tahu i'tiqad apa i'tiqad? Kepercayaan. I'tiqad tahu dia? Kepercayaan kita. Keyakinan kita. Wa amalun, dan amal bil qalbi, dengan hati. Jadi hati ni dia ada dua fungsi dia. Satu ialah percaya, yang kedua ialah amalan hati. Amalan hati ni apa dia? Macam takut. Itu semua contoh. Yang saya kita akan tengok. Yang kedua,
Kalau kita kata iman, tak cukup hanya apa dia? I'tiqad saja. Dia mesti apa dia? Dia mesti qaulun bil lisan. Yang kedua ialah qaulun bil lisan. Cuba sebut qaulun bil lisan. Kat sini maksudnya pengakuan. Dengan apa? Lisan apa lisan? Mulut lah, lidah. Mesti ada pengakuan dengan lisan. Dan yang ketiga, amalun bil jawarih. Cuba sebut amalun bil jawarih. Iaitu apa dia? Mengerjakan dengan jawarih ni apa dia? Perbuatan kita, dengan kita punya anggota tubuh. Okey? Dan yang keempat, ada tambahan sikit. Sifat iman tu dia boleh apa? Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil isyan. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bil isyan. Cuba sebut yazidu bitta'ati wa yanqusu bil isyan. Ini 4 perkara ni kalau kita sebut tentang iman dari segi syarak. Ada 4 tuntutan dia. Baik, pertama apa dia tuan-tuan? Cuba sebut. I'tiqad wa amalun bil qalbi. Apa tu i'tiqad tadi? Kepercayaan serta perbuatan, pelaksanaan menerusi apa? Hati dia. Baik, yang kedua apa dia? Qaulun bil lisan. Qaulun kat situ terjemah dia sebagai apa? Pengakuan. Terjemahkan apa? Pengakuan. Dengan apa? Lisan kita. Baik. Dan yang ketiga, amalun bil jawarih. Amalun bil jawarih. Iaitu apa dia? Mengerjakan dengan perbuatan. Dengan anggota tubuh kita ni. Dan iman tu sifat dia macam mana? Yang terakhir, yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu, lawan yazidu ya wa yanqus, ia berkurang, ia menurun. Bil isyan, dengan maksiat. Bila seorang tu melakukan maksiat kepada Allah, iman dia menurun. Kekal melakukan maksiat, semakin menurun iman dia. Dan yang kita takut adalah sehingga tercabutnya iman. Kenapa kita sebut macam ni? Sebab ada sebahagian orang, dia faham apa dia? Dia faham iman tu cukup dia kata apa? Percaya. Ataupun cukup dia mengucapkan. Dan benda ni Allah dah sebut dalam Quran lah, yang kita belajar ni. Macam hari ni kalau kita kadang-kadang orang nasihat, dia kata apa dia? Kau jangan tengok luaran aku macam ni, dia kata. Iman ni Allah tengok ke hati. Betul tak betul? Macam betul. Macam betul. Sebab memanglah iman tu mesti bermula daripada hati. Tu dia kata kau jangan tengok luar aku macam ni. Ini difahami, ni namanya faham murji'ah. Iaitu faham yang hari ni saya bukan meletakkan terus kepada satu tempat, tapi yang zahir yang nampak pada zaman hari ni ialah yang dizahirkan oleh para sebahagian
segelintir artis. Mereka ni mendapat tempat dalam masyarakat. Artis ni penting dalam masyarakat. Bukan penting saya masukkan apa. Dia ni memberi pengaruh kepada masyarakat. Sebab dia mendapat tempat liputan. Apa-apa dia isu dia berkahwin dulu. Ambil dia dapat anak pun orang ambil gambar. Nak tahu nama anak dia apa. Satu Malaysia kena tahu kan. Tuan-tuan kena tahu kan nama anak. Kita tak ambil tahu tu nombor 2. Tapi kena ambil tahu sebab apa? Dah ada liputan. Jadi setiap ucapan ni kadang-kadang diambil dan ditulis. Jadi bila orang nasihat, kenapa ni kamu ni seksi sangat ni, teruk sangat ni, dia kata apa dia? Iman tu dekat sini. Saya walaupun macam ni perwatakan saya, tapi gitu. Itu bahaya. Sebab apa? Sebab tak sempurna. Itu faham yang macam ni contohnya lebih kurang. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Sebab iman mesti dibuktikan dengan apa? Jawarih. Dengan jawarih. Okey, kita perhatikan satu persatu dalil. Pertama, i'tiqad wa amal bil qalbi. Itu adalah percaya dengan apa? Hati kita. Antaranya dalam surah Al-Hujurat ayat 15 Allah sebut di permulaan ayat tersebut. Tengok surah 49 ayat 15. Fokus 9:15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Baik, separuh tu kita baca. Ini menjelaskan tentang apa? Iman dengan hati. Jadi sesungguhnya tidak lain. Orang-orang yang beriman itu mestilah orang-orang yang dia amanu billah, percaya kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Ragu-ragu ni kat mana tempat dia? Hati. Jadi Allah kaitkan iman tu dengan ragu-ragu. Jadi di sini menunjukkan apa dia? Percaya itu adalah salah satu dalam bentuk iman. Mesti mula daripada hati dulu. Itu untuk yang pertama, i'tiqad. Baik. Kemudian iman juga, dia bukan hanya percaya. Oh, percaya Allah tu wujud. Beriman yang Allah tu berkuasa. Tetapi dia mesti disertai dengan amal hati tersebut. Amal hati macam mana? Antara contoh amal hati ialah surah 8 ayat 2. Contoh amal hati ialah surah 8 ayat 2. Surah 8 ayat 2. Surah Al-Anfal ayat yang kedua. Surah 8 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Baik, apa maksud dia tu? Sesungguhnya tidak lain.
Orang yang beriman itu adalah orang yang bila disebut nama Allah. Jadi dia beriman kepada Allah kan, dia percaya Allah tu Maha Esa. Itu semua dia dah belajar dah. Allah tu berkuasa. Tapi bila dia dengar nama Allah, sebabkan dia beriman, wajilat qulubuhum. Apa maksud dia? Gementar hati. Itu adalah apa dia? Itu adalah bentuk amalan hati. Sebab tu bila kita sebut amal soleh ini termasuk amalan hati. Takut. Ini contoh takut. Adalah amalan hati. Contoh lain saya bagi tuan-tuan, maksud amalan hati contohnya adalah cinta. Contoh yang kedua apa dia? Cinta. Cinta ni cuba tengok surah 2. Surah 2 ayat 165. 165. Muka surat 25. Tuan-tuan tengok di tengah ayat tu Allah kata wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Jumpa tak? Dan orang-orang yang beriman itu asyaddu, bersangatan, hubb, kasih, cinta, lillah, kepada siapa? Allah. Jadi iman yang pertama ialah apa? Dia faham, dia kenal, dia percaya Allah tu wujud, Allah tu Esa, Allah tu Maha berkuasa, Allah tu menciptakan. Itu iman. Hasil iman tersebut hatinya menjadi apa? Cinta kepada Allah. Lagi cinta dan kasih samalah. Takut. Itu apa? Amalan hati. Kalau hanya tahu saja tapi tak rasa takut kepada Allah, itu ada masalah lagi pada iman dia. Dia kenal Allah siapa, tapi dia masih kekal, kita masih kekal melakukan maksiat. Maksudnya iman kita ada masalah lah. Sebab salah satu yang ada pada iman adalah apa dia? Amal hati. Dan salah satu amal hati yang penting adalah takut. Takut dengan cinta ini, dia perlu gabung dua-dua ni. Dia kena dua-dua. Yang ni paling penting sekali. Dia umpama apa? Dua sayap burung. Kalau tak ada rasa takut dan cinta, atau ada salah satu je ada masalah nanti pada iman dia. Dan lain-lain contoh apa Ustaz? Amalan hati. Lain-lain contoh. Apa dia tuan-tuan? Amalan hati yang lain. Harap. Harap, rojak. Lain? Benci. Baik, macam mana benci itu amalan hati? Benci apa yang Allah benci. Benci apa yang Allah benci. Benci juga adalah amalan hati. Cinta, suka kepada apa yang Allah suka. Itu semua contoh-contoh apa? Amalan hati. Baik. Nombor 2 ialah apa dia? Qaulun bil lisan. Mesti apa? Pengucapan, ucapan atau pengakuan dengan lidah. Tengok surah 42, surah 41 ayat 30. Surah 41 ayat 30. Surah 41 ayat 30. Muka surat 480. Ya. Itu rukun ibadah. Betul. Betul. Ya, Ji. Tingkatan. Mungkin maksud Haji tu kot. Tingkatan kan, martabat. Allah alam. Tapi yang pasti memang kena ada tiga-tiga tu lah.
Mesti kena ada tiga-tiga tu. Ha. Ya. Boleh? Boleh? Tuan Haji kita tanya, macam kita nak cam. Tu suatu nanti dia akan sampai kepada amalun jawarih tu. Bukti dia dekat amal jawarih. Haji tanya macam mana kita nak cam? Kita ada perasaan takut, harap dan cinta. Takut tu ialah bila kita, contohnya apa? Bila kita nak buat maksiat tu, tak jadi nak buat. Itu bukti takut. Ataupun kita buat ibadat tu, kerana apa? Saya takut kalau saya tak solat, apa kesan dia? Masuk neraka kan? Jadi terdorongnya kita melakukan satu amal tu juga adalah kerana kita takut Allah murka. Tu yang kita kata Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung pada engkau daripada kemurkaan engkau dan api neraka. Jadi kita takut api neraka Allah, lalu kita melakukan satu amalan ataupun kita meninggalkan suatu maksiat itu kerana takutkan Allah. Tu bukti takut. Cinta pula, bukti cinta ialah korban. Macam Nabi malam, dia boleh bangun malam untuk apa? Solat malam sampai bengkak-bengkak kaki. Macam manusia kalau dia cinta seseorang, kan macam-macam dia sanggup gadaikan. Jadi sekarang ni sebabkan dia cintakan Allah, buktinya apa dia? Dia sanggup berkorban. Kalau kita buat sikit-sikit, maksudnya tandanya tak cinta sangat lah. Apa bukti kita cinta kat isteri kita dan anak keluarga kita? Kita kata apa dia? Biar ayah cari duit, kau belajar je. Kalau zaman dulunya drama macam tu banyak, bukan drama, realiti lah. Pun sama juga. Tapi hari ni macam-macam lah. Budak muda pun boleh cari duit. Budak umur 13 tahun, duit dia banyak dalam bank sebab meniaga online. Sekarang lah. Tapi nak beritahu, parents biasanya dulu, kalau kita kata apa, biar ayah cari duit. Nori getah lah apa semua. Kamu pergi belajar, tak payah kerja. Ayah dah sakit dah, ayah saya nak kerja dah, tak payah. Kamu, itu namanya apa? Cinta kan? Dia cintakan anak dia, jadi dia sanggup korban. So itulah penilaian dia je. So kita akan tengok dekat Jawarih tu. InsyaAllah. Baik, qaulu bil lisan. Mesti diucapkan juga. Tengok ayat ni Allah kata apa dia? Ayat 30 ni. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata apa dia? Rabbunallah. Ni apa dia? Pengakuan dengan lisan. Apa maksud rabbunallah tuan-tuan? Apa maksud Tuhan? Apa maksud Rabb? Tu kena jelas tu. Bila kita buat pengakuan Rabbunallah, maksudnya apa? Kita mengakui yang pengatur kehidupan kita Allah. Sebab Rabb maksudnya pengatur. Pengatur. Jadi kalau hidup kita ni ada aturan dia. Tak boleh suka-suka hati. Tak boleh ikut saya lah nak macam mana, nak kerja apa ke, nak belajar apa ke, tak boleh. Sebab kita kata apa dia? Rabbunallah. Jadi pengakuan mesti keluar dulu. Tapi buktinya, apa-apa pun buktinya lah jawarih itu. Yang zahir daripada kita adalah jawarih. Jawarih ini adalah tubuh badan. Satu lagi contoh lain dalam Quran Allah sebut dalam surah 2 ayat 136. Surah 2 ayat 136. Muka surat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ
La nufarriqu baina ahadin minhum wa la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Baik, qulu. Allah kata dekat Nabi suruh ucapkan kepada Yahudi Nasara dan juga semualah. Ucapkanlah olehmu. Ucapkanlah olehmu. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina. Dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, iaitu Al-Quran ini. Wa ma unzila ila Ibrahim. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yaqub dan anak cucunya. Dan apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa. Dan apa yang dikurniakan kepada para nabi daripada Tuhan bagi mereka. Sini Allah kata apa? Qulu. Apa qulu? Ucapkan. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat Nabi. Siapa nama sahabat Nabi itu? Abdullah As-Saqafi. Dia tanya Rasulullah, ajarkan aku perkataan yang lepas ni aku tak perlu tanya orang lain siapa pun. Nabi kata apa kat dia? Kul amantu billah summastaqim. Nabi kata kat dia, ucapkanlah amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Dia ucapan ini adalah salah satu tanda iman. Tapi hanya cukup iman ucap saja ke? Kenapa kita bincang semua ni? Sebab dalam kisah yang Allah sebutkan tentang orang munafik ini, mereka ucap juga beriman. Tapi di hujung tu Allah kata apa? Di hujung sekali. Di hujung Allah kata wa ma hum bimu'minin. Padahal tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Padahal dia dah ucap dah. Jadi sebab tu kita kata apa yang tak cukup kat sini? Ucap saja tak cukup sebab ia bukan keluar daripada apa? Hati, dan mereka tak tunjukkan, orang munafik ini tak tunjukkan dengan jawarih mereka. Jadi kita tengok pula beriman dengan jawarih macam mana? Amal jawarih iaitu apa dia? Pelaksanaan. Tuan-tuan buka balik surah 49 ayat 15 tadi. Surah 49 ayat 15. Surah 49 ayat 15 tadi. Tadi kan kita baca apa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu. Itu tentang apa dia? Tentang i'tiqad. Orang-orang yang beriman itu tidak lain, mestilah orang-orang yang dipercaya kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan apa dia? Tidak mereka ragu-ragu. Kemudian Allah kata apa dia? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Allah sertakan sekali iman mereka dengan apa dia? Mereka itu sanggup berkorban, berjihad dengan harta dan jiwa raga. Tu Haji tanya tadi. Inilah dia tanda iman kita tu terbukti. Apa bukti kita rasa takut kepada Allah? Apa bukti kita harap kepada Allah? Apa bukti kita, apa tadi? Cinta kepada Allah. Cinta tandanya sanggup berkorban. Dengan apa? Harta dan jiwa raga dia. Dan kenapa dia buat semua ni? Sebab dia mengharapkan syurga Allah. Dan dia mengharapkan apa juga? Dia mengharapkan supaya Allah pelihara dia daripada azab yang pedih. Tengok surah 61. Surah 61. Ayat yang ke 10, 11, 12. Surah 61 10 sampai 12.
Baik, jumpa dah. Apa ayat 10 telah sebut? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Nak tak aku tunjukkan kepada kamu ke atas satu bentuk perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Ini bukan rasa takut kepada Allah. Jadi Allah nak tunjukkan kalau kamu takut kepada Allah, kamu kena buat ni. Kalau kamu buat ni, kamu akan selamat daripada azab yang pedih. Apa dia? Tu'minuna billahi wa rasuli. Kamu beriman, percaya dengan hati kamu itu kepada Allah dan Rasul. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kamu berkorban. Sama je ayat tadi. Dengan ayat yang 15 tu. Tapi di sini Allah mulakan dengan apa dia? Kalau kamu nak selamatkan diri kamu daripada azab yang pedih. Bukankah kita beriman yang Allah mempunyai azab yang begitu dahsyat sekali di akhirat? Itu iman dengan hati. Kemudian buktinya apa? Takut. Takut kena buktikan dengan tu sanggup berkorban dengan harta dan jiwa raga. So soalan Haji Afifi tadi apa bukti kalau saya takut kepada Allah? Buktinya ialah kita sanggup berkorban dengan harta dan jiwa raga kita. Macam nak korbankan harta? Infak sebanyaknya yang kita mampu untuk jalan Allah. Bukan semampu tu dengan maksud ini je saya mampu, padahal dia mampu lebih. Kalau betul dia mengharapkan keselamatan di akhirat nanti, dia akan buat sungguh-sungguh. Macam mana para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, apa yang mereka tinggalkan? Sebagai mereka kata apa dia? Allah dan Rasul saja. Maksudnya selebihnya mereka belanjakan untuk Allah. Apa yang mereka dapat, mereka belanja balik. Salah satu sebab kenapa? Kerana mereka takutkan azab Allah. Yang seterusnya Allah kata apa dia? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik bagi kamu. Iaitu apa dia? Berkorban dengan harta dan jiwa raga. Itulah yang terbaik bagi kamu jika kamu mengetahui. Lepas tu Allah kata tentang apa pula? Tentang harapan kita. Yaghfir lakum dzunubakum. Dia akan menghapuskan, memaafkan, mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa yudkhilkum jannat. Dan dia akan masukkan kamu ke dalam syurga. Itu kan harapan masuk syurga. Jadi apa bukti kita mengharap masuk syurga? Berkorban dengan harta dan jiwa raga kita. Apa bukti kita takut kepada Allah? Berkorban dengan harta dan jiwa raga kita. Berkorban dengan harta dan jiwa raga ialah amalun bil jawarih. Bukti kita beriman dengan apa dia? Jawarih. Apa jawarih tadi? Tubuh badan kita, perbuatan kita. Jadi kalau dia hanya mengaku beriman sahaja, tak cukup. Hatta benda kecil kita nampak ni besar. Contohnya apa dia? Cuba ikut hadis ni, saya selalu sebut hadis ni. Kita nampak kecil. Sebut sama-sama dengan saya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Nabi kata apa dia? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia bercakap baik atau diam. Jadi kalau orang kata apa dia? Kak Mah tu kau sabar je lah dengan dia. Ada Kak Mah kat sini? Banyak Ustaz Kak Mah. Rosma, Salma. Tak adalah ni Kak Mah dekat Uganda selalu Uganda kena kan. Kau sabar je lah dengan dia tu. Sebab apa? Dia mulut je laser macam tu. Baru ni ada apa isu peniaga tu kan. Laser mulut dia kan. Kena saman lah. Sekarang tak boleh laser sangat. Kena saman. Tapi tak betul. Kenapa mulut kamu dah tak laser sekarang? Gila kau. Nanti kena saman. Itu tak sama dengan taubat. Ada orang bertaubat. Contoh doktor kata kat dia. Bang, Haji, siapa-siapalah. Paru-paru ni dah rosak dah ni. Berhentilah. Ada ambil rokok ke? Doktor saja tanya, padahal doktor tahu. Kan dalam tu tahu dah apa yang ada kat dia punya tu. Berhentilah. Sekarang dah ada jantung ni. Contohlah kan? Lepas tu dia berhenti. Sebab apa? Sebab dia takut penyakit jantung. Itu tak kira taubat lagi. Taubat bila kita berhenti tu kerana apa? Takutkan Allah. Sebab kita tahu merokok tu hukumnya payah nak sebut kan? Tapi kita kena sebutlah haram kan? Banyaklah benda yang lain yang kadang kita nampak normal. Kita nampak normal. Macam perempuan, dia kata apa? Macam artis kata, aku tak pakai tudung macam ni, gelik ke apa ke, tapi aku tahu akhirat. Okey, betul. Itu ada iman. Kita tak kata langsung tak ada iman. Sebab tu yang di hujung tu apa dia? Yazidu bitta'ah. Maksudnya bukan bila orang tu dia tak pakai tudung, orang tu isap rokok, dia tak ada iman. Dia ada iman, tapi iman dia mungkin
rendah. Sebab apa rendah? Sebab iman boleh turun dan iman boleh naik. Iman boleh naik dengan taat kepada Allah. Semakin kita taat, semakin kita belajar. Belajar tu adalah bukti apa dia? Jawarih kita. Faham dalaman kita. Hati kita. Semakin tu Allah akan tingkatkan lagi apa? Iman kita lagi. Tapi dia boleh menurun dengan maksiat. Benda ni Allah sebut dalam surah 1, surah 74. Tuan-tuan tengok dulu. Surah 74. Kita kena cerita dulu tentang iman. Sebab apa? Sebab sekarang ni mereka dah cakap beriman. Macam kita cakap beriman. Kenapa tiba-tiba Allah menafikan iman dia? Jadi kita kena detail dulu takrif iman. Lepas tu baru kita bincang apa yang orang munafik buat sehingga Allah tak terima ucapan mereka. Itu insya-Allah mungkin kena sambung lah. Sambung dia tahun depan. Sebab dapat notis minggu depannya kuliah start cuti sekolah. Kita pun cuti lah kan. Tak apa, jadi kena ulang kaji. Berkorban apa tadi? Jiwa raga kan, kena korban sikit masa. Opah nak study sekejap, cucu balik. Jangan kacau opah waktu ni, me time opah. Untuk apa? Ulang kaji. Surah 74 ayat yang ke-31. Surah 74 ayat 31. Muka surat 576. Ni agak panjang, kita tak payah baca sama-sama lah. Saya baca, tengok terjemahan terus . Ini nak cerita tentang apa dia? Iman boleh bertambah dan boleh berkurang. Jadi Allah berfirman, jumpa dah? Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Dan tidaklah kami jadikan penjaga-penjaga neraka itu melainkan mereka adalah para malaikat. Ada berapa jumlah malaikat yang menjaga neraka? Neraka Sakar. Ayat 30 Allah sebut. Ada 19. Allah beritahu dalam Quran. Allah beritahu kat Nabi supaya Nabi ancam orang kafir Quraisy. Ketahuilah dalam neraka nanti ada 19 penjaga. Allah sebut tu. Alaiha tis'ata asyar. 19 malaikat yang menjaga. Orang munafik, orang-orang ingkar kata apa dia? 19. Aku punya konco lagi ramai. Tengok, angka 19 tu menyebabkan apa? Mereka tak beriman. Tapi orang beriman dengan 19 tu pun dah cukup takut dah. Sebab dia tahu, dia kenal malaikat tu macam mana ciri-ciri dia. Tengok Allah kata apa dia? Allah kata, "Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah." Tidaklah kami jadikan bilangan malaikat itu. Kenapa Allah sebut 19? Sebagai ujian, nak menilai, nak uji. Bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang kafir. Untuk uji orang-orang yang ingkar. Lias tayqinal ladzina utul kitab. Dan untuk apa? Menjadikan lebih yakin lagi kepada siapa? Utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab. Wa yazdadal ladzina amanu imanan, dan bertambah kepada orang beriman itu apa dia? Iman mereka. Nampak Allah kata sini apa? Bertambah iman. Jadi iman boleh bertambah tak? Iman boleh bertambah dengan apa pertama sekali? Sebelum tu, yang ni, dengan ilmu lah. Dengan ilmu. Sebab tu kalau kita tak belajar Quran, kita nak beribadat, nak berzikir je, nescaya sama ada dia akan jadi futur, jadi tak bersemangat. Oh, aku nak ni lah, hari ni aku nak zikir 1000 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Semangat dia. Ataupun hari ni aku nak baca Quran 1 juzuk. Semalam tak pernah pun. Hari ni terus nak buat. Tapi tanpa pengetahuan kenapa baca Quran, apa pahala dia, apa ganjaran dia, apa azab dia kalau tinggalkan Quran. Boleh jadi nanti dia akan jadi apa? Down. Sebab tanpa pengetahuan. Tapi tengok dalam ayat ni Allah kata apa dia? Bila Allah sebut dekat orang beriman, dalam neraka ada 19 penjaga. Terus jadi apa orang beriman? Bertambah. So maksudnya apa dia? Setiap amal itu, iman itu dia bertambah dengan ilmu dulu. Dengan ilmu. Sebab tu sahabat Nabi pernah satu peristiwa, Perang Uhud. Ini kita habis dah. Perang Uhud, Rasulullah offer kepada sahabat untuk pegang pedang Rasulullah. Untuk pegang apa? Pedang Rasulullah. Kiranya semangat tak kalau dapat pegang pedang Rasulullah? Oh, mestilah semangat. Jadi Rasulullah tanya, siapa nak pegang pedang aku? Semua orang angkat tangan. Sahabat Nabi yang hebat antaranya Az-Zubair bin Al-Awwam. Dia ni siapa dia? Pemanah, pembaling tombak yang tepat. Dan dia adalah dengan Rasulullah, dia tidak jauh. Dia adalah apa? Biras kepada Rasulullah.
Dia angkat tangan. Rasulullah tak layan. Maksudnya Rasulullah tak terus bagi. Rasulullah tanya lagi, siapa nak pegang aku punya pedang ni? Berapa sahabat lain angkat tangan. Sekali sahabat Nabi namanya Abu Dujanah, dia angkat tangan. Dia kata apa dia? Wahai Rasulullah, apa hak pedang ini? Dia tanya kepada Rasulullah, apa hak pedang ini? Rasulullah kata kepada dia, kalau kau pegang pedang ini, kau tak boleh mundur ke belakang. Kau mesti maju ke hadapan dan kau kena mencantas semua tengkuk-tengkuk musuh. Barulah Rasulullah bagi dekat dia. Sebab apa? Dia tanya kat Rasulullah, apa aku nak kena buat dengan pedang ini? Sebab bila ada ilmu, orang akan buat dengan betul. Nampak kan? Jadi kita nak meningkatkan ilmu kita, ketaatan kita, mesti bermula dengan apa dulu? Ilmu. So ilmu ini, belajar ni juga jawarih juga. Sebelum kita bertaat yang lain-lain, mesti tambah dulu ilmu. Tapi kalau tambah ilmu saja, tanpa ada penambahan ketaatan, maksudnya apa dia? Dia ada masalah dekat hati dia lah. Tak rasa takut. Sebab Allah akan tanya tentang ilmu yang kita belajar. Di akhirat nanti antara yang Allah akan tanya apa dia? Yang tuan-tuan tahu. Harta sudah tentu kan? Allah akan tanya tentang harta, dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan. Yang kedua, antara yang Allah tanya adalah tentang ilmu yang kita dapat. Kalau kita belajar ilmu banyak, lagi kuliah lain pula kat masjid lain contohnya. Lagi asar lagi kuliah. Maghrib, kuliah lagi. Lepas tu dari segi amalnya tak sama. Tak dilaksanakan. Ada masalah nanti di akhirat nanti. Kita takut. Oh macam tu ustaz tak payah belajar lah. Tak belajar kena tanya awal-awal lagi teruk. Tak belajar lagi cepatlah dia masalah dia sebab settle terus. Tak belajar. Na'udzubillah. Kan? Macam orang kata, untunglah orang miskin ustaz, tak payah jadi orang kaya. Nanti tak payah kena tanya banyak-banyak. Iyalah, dia tak tanya banyak-banyak, jadi dia terus masuk syurga. Tapi pahala yang dia dapat mungkin sedikit daripada orang yang dicari harta sungguh-sungguh banyak. Kemudian diinfakkan, memang tanya dia panjang sikit. Mana kamu dapat harta ni? Banyaklah. Saham dia semua Allah tanya. Halal ke tidak sebagainya. Lepas tu mana kamu belanjakan? Panjang sikitlah dialognya. Tapi mereka akan dapat yang lebih tinggi. Jadi kalau saya tak nak belajar, lagi selamatlah ustaz. Bukan tak belajar, lagi senanglah. Perkiraan dia, tak belajar. Terus, na'udzubillah. Terus ke mana? Kan? So tak dapat tidak, kena belajar. Dan lepas belajar mesti amalkan. So kita amalkan tu kenapa? Kerana kita beriman dengan apa yang kita belajar. Tapi beza dengan orang munafik. So apa yang orang munafik buat? Yang ni kita belum bincang lagi. Okey, baik. Nanti kita akan sambung pada kuliah yang seterusnya. Kenapa Allah tidak terima iman, pengakuan iman, pengakuan iman orang munafik. Okey, nampak? Jadi orang munafik dia buat tak bahagian daripada iman? Dia buat tak? Buat kan? Dia buat yang mana satu? Nombor 2. Secara tak langsung tuan-tuan dah faham dah kenapa Allah menafikan iman mereka. Sudah tentu mereka tak buat yang nombor 1 dan nombor 3. Senang nak faham. So, kalau kita tahu iman tu ada 3 tadi, iaitu apa dia? Hati, lisan dan perbuatan. Mereka mengaku juga termasuk iman. Tapi di hujung tu Allah kata mereka bukan beriman. Sebab apa? Mestilah sebab nombor 2, nombor 1 dan nombor 3 tu mereka tak laksanakan. So apa dalil dia? Itu nak bincang tu. Kenapa mereka tak diterima iman mereka? Pengajaran dia untuk kita. Takut kita kata, yes aku nak belajar Quran, bestlah belajar Quran, jom belajar Quran. Selalu kita cakap macam tu, berzikir. Tetapi bila pelaksanaan yang sebenarnya ataupun perasaan kita tak sama macam mana yang Allah kehendaki, itu kita takut sekali. Jadi insyaAllah next kuliah nanti kita akan sambung. Jadi maksudnya apa ni? Kenapa kat sini ialah nak tengok apa? Tengok dalil-dalil lah. Tengok dalil-dalil. Allah tidak terima pengakuan iman orang-orang. InsyaAllah tuan-tuan puan sekalian. Ya. Mana? An-Nas yang atas tu. Dia boleh terjemah 2. Satu, An-Nas tu balik kepada manusia itu, iaitu allazina kafaru. Sebahagian daripada manusia yang ingkar, yang tak mau beriman tu, ada yang mengaku beriman. Okey, macam ni. Kalau kita sebut An-Nas tu sebagai orang ingkar, maksudnya ada yang ingkar terang-terangan, ada yang ingkarnya sembunyi. Kalau An-Nas tu adalah manusia seluruhnya, ada yang beriman dengan sebenar-benarnya, ada yang beriman tu hanya berlakonan saja. Itulah maksudnya. Boleh? Okey, insya-Allah.
Baik tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih atas perhatian semua. InsyaAllah kita tangguhkan kuliah kita ini dengan kita tangguh kuliah kita dengan tasbih kafarah, dan insyaAllah kita juga jumpa lagi pada kuliah seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.